Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya muliakan Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sedia maklum, tidak lama lagi dengan izin Allah, jika Allah memanjangkan umur kita dan memberi kesempatan masa kepada kita, insya-Allah kita akan sama-sama melangkah masuk ke dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan. Ramadan Al-Mubarak ialah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk insan yang terpilih sahaja. Ramadan Al-Mubarak ialah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk insan yang ingin diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang mendapatkan Ramadan tetapi tidak diampunkan Allah. Orang Islam yang beriman boleh dapat Ramadan. Orang Islam yang iman dia tebal boleh dapat Ramadan. Orang Islam yang iman dia nipis, umur dia panjang, dapat juga Ramadan. Orang tidak Islam, tidak beriman kepada Allah, lalu juga bulan Ramadan dekat dia. Tetapi Ramadan yang sebenarnya bukan masa bulan itu semata-mata, tetapi ialah berkatnya bulan Ramadan itu yang kalau Allah Subhanahu wa taala pilih untuk kita dapat keberkatan, untuk diampunkan Allah, ini sahaja insan yang terpilih. Sebab itu Nabi sebut, kam min saim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, atau kama qala. Berapa ramai di kalangan orang-orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Kita tengok Ramadan Al-Mubarak datang, orang yang beriman, orang Islam berpuasa terpecah kepada dua kategori. Hak tidak beriman satu kelompok, hak satu kelompok lagi Islam
berpuasa tapi terpecah kepada dua. Yang pertama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, yang disebut oleh Nabi SAW, Allah ampunkan dosa. Yang satu kelompok lagi yang disebut oleh Nabi SAW, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, dia tidak dapat apa melainkan lapar dan dahaga. Yang kelompok ini juga disebut oleh Nabi dalam hadis yang lain, hadis berkaitan orang yang tidak jaga lidah, tidak jaga cakap dia. Nabi sebut, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, atau kama qala, Allah Subhanahu wa taala tak berhajat sedikit pun, Allah tak teringin sikit pun kepada perbuatan dia tak makan dan tak minum. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita berpuasa ni untuk apa? Sebab tu tajuk pada malam ni insya-Allah yang kita akan bahaskan secara ringkas, walaupun mungkin tidak detail, iaitu persiapan atau persediaan iman untuk kita menempuhi bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah tuan-tuan, bagi saya 5 hingga 10 minit kita nak bagi faham apa itu iman dahulu. Kerana orang yang tidak faham tentang iman, dia menempuhi Ramadan dalam keadaan dia tak dapat apa. Nabi sebut formula untuk dapat keampunan Allah. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala. Dalam hadis yang lain, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Formula: sesiapa yang berpuasa, sesiapa yang mendirikan Ramadan, sesiapa yang mendapat Lailatul Qadar dan menghidupkan Lailatul Qadarnya dengan keimanan. Semang senang tapi susah. Dengan keimanan dan pengharapan. Ihtisab ni maksud dia apa? Pengharapan. Dengan penuh mengharap Allah redha, Allah bagi pahala, Allah berkenan, dan Allah tidak campakkan balik amalan kita ke muka kita. Orang dah faham tak tu? Sat lagi takut dia jadi puasa lapak dahaga saja, Allah tak berkenan. Falaisa lillahi hajah. Tuan faham falaisa lillahi hajah ni apa? Allah tak mau ambil balik lapak dahaga tu. Jadi yang pertama insya-Allah kita akan kupas iman ni apa. Di banyak tempat saya selalu sebut, kita nak faham apa itu iman, kita kena tengok macam mana para sahabat Nabi menterjemahkan iman. Macam mana sahabat Nabi menunjukkan mereka orang beriman. Walaupun kita tahu maksud iman ni apa? Iman ialah at-tasdiq, membenarkan. Tapi kita faham tak? Yang kata tasdiq tu apa? Wal inqiyad, watmi'nan, hati rasa tenang. Faham tak iman tu apa? Baik, contoh baru ni kita bulan Rajab, kita sambut Isra wal Mi'raj. Nak faham iman tu? Maka di dalam riwayat menyebut ketika Nabi SAW balik daripada Isra wal Mi'raj, Nabi melengung. Nak cerita lagu mana ni? Kerana apa? Kerana jawapan dia satu ya. Kerana iman yang ada pada setiap orang waktu tu tak sama. Macam itulah kita pun nak menempuhi Ramadan ni, iman yang ada dekat kita ni tak sama. Isra wal Mi'raj, sebelum kita masuk Ramadan, Isra wal Mi'raj nak ajak kita supaya kita mengenali iman yang ada kat kita. Nabi bukan tak boleh pihak terus kepada orang ramai, tapi kerana Nabi duk kenang apa? Iman yang ada kepada orang yang baru masuk Islam, kepada sahabat-sahabat yang dah lama dengan Nabi, kepada orang yang baru 2-3 hari kena Islam. Iman yang duk ada dekat setiap orang ni tidak sama. Baik, saya nak buat satu je. Ni contoh sahabat yang sehingga digelar As-Siddiq. As-Siddiq bermaksud yang kita mengaji tajuk iman itu, al-iman bermaksudnya
tasdiq, membenarkan apa sahaja yang mai daripada Islam, daripada Nabi, daripada Allah, daripada wahyu. Dalam riwayat menyebut aqbala Abu Bakr ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar bila orang duk sembang dah, mana Nabi ni pada ketika pagi tu Nabi duk melengung, lalu Abu Jahal kata, Muhammad ada cerita baru ke? Tu kata, nampak tak tuan-tuan? Nampak macam ada cerita baru, melengung. Nabi kata ada. Apa dia? Dia kata, tanya tu bukan nak tahu, tanya tu nak cari salah, nak cari ruang, nak cari peluang nak condemn, nak istihza. Dalam riwayat sebut nak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun katalah, Nabi kata, semalam aku diisrakan. Pi mana? Baitul Maqdis. Dalam hati, cantik, gila dah Muhammad ni, dia kata. Yang ni peluang aku, nanti masuk berita terus. Sat lagi viral, sat saja. Viral cara dululah. Pi mana? Baitul Maqdis. Betul ke? Betul. Bila? Semalam. Balik begini. Bukan takat aku pergi ke Baitul Maqdis diisrakan, bahkan aku naik sampai ke Sidratul Muntaha lepas pada langit ke-7 tu. Oh, Abu Jahal kata lagu ni, cerita ni cerita kat aku je tak seronok. Kita himpun orang bagi ramai sikit. Tu kisah dia. Himpun orang. Aku tolong himpun tak apa. Sekian cerita. Pasal apa? Abu Jahal sangat confident pada masa tu. Kerana iman tiap-tiap kita ni tak sama. Peluang nak ambil kesempatan tu ada. Jadi bila dia riuh cerita tentang apa hak Nabi sebut ni, masing-masing ada 3 golongan. Ada sebahagian yang memang dah kafir, dah tak terima, menjadi olok-olok benda tu, jadi duk sembang sama-sama mereka. Satu golongan lagi, golongan munafik, yang dia tak beriman daripada dalam, cuma luar je Islam. Ini pun peluang untuk dia. Yang lagi satu lagi, dia taraddud. Hak selama ni duk dengan Nabi tu okey dah, tapi dia jadi orang pakai bulan nak pergi Baitul Maqdis, hang pakai jam saja. Orang tak pernah cerita nak sampai langit pertama, tapi tiba-tiba Muhammad cerita sampai lepas langit ke-7. Nampak? Fa aqbala Abu Bakrin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar bila orang duk sembang macam tu, orang pergi cerita dekat dia, dia jumpa Nabi. Faqala, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahaddatsal qaum annaka kunta fi baitil muqaddas fi hadhihi al-lailah? Adakah tuan sudah cerita kepada kaum kita ni yang kata tuan semalam telah pun pergi ke Baitul Maqdis, diisrakan oleh Allah dalam satu malam? Abu Bakar tanya sendiri, kok lagi cerita tu palsu, nak tanya sendiri ke Nabi, betulkah tuan yang cerita kata semalam dengan satu malam sahaja sudah tuan pergi ke Baitul Maqdis? Nabi kata na'am. Faqala Rasul na'am. Nabi kata ya. Qala ya Rasulullah, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sifli dhalikal masjid. Boleh tak tuan cerita ya Rasulullah, cerita kepada aku sifat masjid tu? Pasal apa? Pasal sebelum tu masyarakat Arab ada yang pernah sampai ke sana dan tahu tentang Masjid Al-Aqsa ni, macam mana bentuk dia, tiang dia ada berapa besar, dia lagu mana, apa semua. Sifli. Nabi pun cerita. Wa akhadha ar-rasul yasif wa yuhaddith Abu Bakr an Baitil Muqaddas. Nabi pun cerita. Faqala lahu Abu Bakr, kita tengok ani iman. Kata Sayyidina Abu Bakar, asyhadu annaka rasulullah, asyhadu annaka rasulullah. Kalau macam tu aku nak saksi, walaupun dah sebelum tu Islam dah, aku nak saksi bahawa tuan adalah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ulang. Setiap kali Nabi cerita, tiang dia macam ni. Sayyidina Abu Bakar dalam riwayat sebut asyhadu annaka rasulullah. Nabi kata tiang dia di sebelah kanan tu macam ni, macam ni, macam ni, asyhadu annaka rasulullah.
Al-Aqsa itu di bahagian belakangnya dinding dia sekian-sekian, asyhadu annaka rasulullah. Dalam riwayat sebut wa kana yukarriruha, Sayyidina Abu Bakar dia ulang asyhadu annaka rasulullah tiap-tiap kali, kullama wasafa lahu syai'an ra'ahu, tiap-tiap kali Nabi cerita apa yang Nabi nampak pada malam itu. Iman. Itu satu contoh. Yang kedua, tuan-tuan nak bagi kita faham iman ni apa. Sekali baru kita faham man shama ramadhana imanan. Dan kita nak tengok bagaimana orang yang menempuhi Ramadan Tuhan tak ampun sebab apa? Ada jawapannya. Contoh yang kedua. Di antara sahabat Nabi yang masuk Islam pada usia yang sangat tua. Yang bagi yang selalu duk mengaji tentang hayatus sahabah pernah mendengar dan jumpa nama ni. Sayyiduna Amru Al-Jamuh Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dikenali dia sebelum Islam sebagai satu orang tua yang cukup pandai mengukir berhala. Amru Al-Jamuh. Amru Al-Jamuh radhiyallahu anhu masuk Islam pada usia sangat tua, sangat lanjut. Dan dia satu laki-laki yang tempang kaki dia. Anak masuk Islam dulu, tapi dia tak Islam lagi. Dalam riwayat sebut anak-anak ni pakat nak bagi pak ni sedap diri, kata hak duk buat selama ni berhala ni semua tak boleh bagi manfaat, semua tak boleh bagi mudarat. Maka dia buat strategi sampailah pak dia masuk Islam. Saya tak mau cerita tu kerana panjang nanti. Masuklah Islam Sayyidina Amru Al-Jamuh. Maka bila mai seruan jihad untuk keluar perang, Sayyidina Amru Al-Jamuh, oleh kerana anak-anak pun duk bersiap nak pergi perang, dia pun siap juga. Dia pun bersiap dengan baju besi, dengan pedang, dengan panah, dengan kenderaan, mak pun nak pergi juga. Yang kata umur ni dah kata 70-an, 80-an, dah tua sangat dah, dengan kakinya timpang, uzur pula orang tua ni. Yang kata sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Amru Al-Jamuh radhiyallahu anhu ni, dia nak pergi juga. Anak dan isteri menghalang dia untuk dia keluar perang. Anak dan isteri. Anak dan isteri halang, yang kata pak ni untuk keluar perang. Apa kata dia? Kita tengok ucapan dia. Dia pergi ke depan Nabi SAW. Dia pergi mengadu kat Nabi. Dia kata, ya Nabi Allah, inna abna'i haula'i yuriduna an yahbisuni an hadzal khair. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya anak-anak aku duk tahan aku untuk dapat kebaikan jihad ni. Dia kata, padahal betul tak tindakan anak dia tu betul. Orang yang uzur, orang yang tak ada kesempurnaan panca indera dan sebagainya, orang yang sakit dan sebagainya, tidak wajib berjihad. Tak wajib doa di Madinah ni. Kami hak muda-muda kuat-kuat ni pi. Tapi kita tengok ni iman. Inna abna'i haula'i. Dia kata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sesungguhnya anak aku, depa ni yuriduna an yahbisuni an hadzal khair. Depa nak sekat aku untuk buat kebaikan ni. Dan depa mendakwa aku ni a'raj. Dia kata, aku ni tempang. Terus apilah. Pi pun sakit nyusah orang, apa oi, dia kata gitu. Tak lagi jatuh, terlecek, terbecok, tak lagi ke mana? Dah lah tak larat. Kan, semua kita lah. Kita kata, ayah pun duk penat, teruslah duk pi, macam tu. Orang tua ni semangat. Sama macam cerita ni pun, dia pun semangat nak pi. Wallahi, dia kata, demi Allah, oleh kerana anak aku kata ni, aku ni a'raj, aku ni satu orang yang tempang kaki, inni la arju an ata'a bi'arjati hadhil jannah. Dia kata, aku bercita-cita demi Allah untuk menghantarkan, meletakkan kaki aku hak tempang ni ke dalam syurga Allah. Amru Al-Jamuh Al-Ansari, nama yang mungkin di kalangan kita tak pernah dengar dalam riwayat hadis. Kerana apa? Ialah kerana sahabat ini syahid. Sahabat ini Islam pada usia yang sangat tua. Kemudian tak lama selepas itu keluar seruan jihad. Kemudian keluar berjihad. Kemudian tewas syahid di jalan Allah. Memang tak pernah kita dengar lah an Sayyidina Amru Al-Jamuh Al-Ansari, an tak ada.
Tapi siapa sangka ini penghuni syurga Allah. Ulama-ulama kita hari ini mengutip, mencari cerita-cerita di kalangan para sahabat yang kadang tidak popular, tak dikenali. Kalau tak diletak dalam kitab-kitab, kita tak mengkaji. Dia pun keluar berjihad. Apa Nabi kata dekat anak-anak dia? Nabi panggil anak dia, da'u. Nabi panggil. Nabi kata ke anak-anak dia, la'allallaha yarzuquhu syahadah. Baik pilah Nabi kata, da'u, baik pi kat dia. Dah dia memang nak sangat dengan semangat iman dan jihad yang ada dekat dia itu, biarlah dia dengan niat dia, la'allallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yarzuquhu syahadah, Allah bagi syahid kat dia, mudah-mudahan. Nabi kata berkat doa Nabi itu syahid sungguh. Yang kata Sayyidina Amru al-Jamuh, itu yang kata iman. Cerita kedua. Cerita ketiga, cerita iman lagi. Kita baca cerita bagaimana sahabat Nabi Sayyidina Ikrimah, anak kepada Abu Jahal, juga masuk Islam, bukan di awal-awal. Tetapi Ikrimah, anak Abu Jahal, Sayyidina Ikrimah ni masuk Islam. Selepas masuk Islam, apa jadi? Ni kita tengok. Ikrimah di depan Nabi SAW, dia bersumpah. Dia kata, ya Rasulullah, saya terjemahkan ucapan dia, kalau sekiranya sebelum ini aku keluar berjuang kerana untuk menentang kamu, menentang Allah, menentang Islam, demi Allah, di hari ini aku bersumpah depan kamu, wahai Tuhan, wahai Rasulullah, aku akan berjuang dua kali ganda. Ya Rasulullah, demi Allah, kalau sebelum ni aku pernah aku pernah menginfakkan sejumlah harta untuk menentang Islam, boleh jadi 50,000, 100,000, 200,000 dirham atau dinar. Kalau sebelum ni aku dah infakkan sejumlah atau belanjakan, tak kata infak lah, lawan Islam, aku membelanjakan sejumlah harta untuk lawan Islam, aku bersumpah demi Allah, hari ini aku berjanji aku akan menggandakan atau menginfakkan 2 kali ganda berbanding yang pernah aku belanja dulu. Akhir Allah bagi apa? Syahid di jalan Allah. Kita nak cerita versi-versi iman. Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, memang dia panggil rais, ketua orang-orang yang iman dia benar. Kerana Nabi sendiri sebut Abu Bakar As-Siddiq, iman dia benar. Iman ni apa sebenarnya, tuan-tuan? Ini baru tapi pada tajuk dia. Iman ni ialah benda satu, dia bersimpul dalam hati. Sebab tu kita bila sebut iman, kita tak sebut di sini. Ada sebut di sini. Orientalis barat hafal hadis, hafal Muslim, hafal Bukhari, hafal Quran. Tapi iman tak di sini. Iman di sini. Ada orang sini bagus, ilmu banyak, tapi dia tak turun di sini. Iman ialah simpulan benda yang ada di hati, dan perkara itu dipanggil al-iman, ialah at-tasdiq, membenarkan apa yang kita tahu daripada Islam. Satu. Wa tumi'nan, berasa tenang dengan apa yang kita pegang dan kita imani. Kedua. Kemudian wal inqiyad, barulah kita berjalan untuk kita menuju Allah ni dengan keimanan ni, supaya apa? Supaya dengan ilmu yang ada dekat kita, kita benarkan dia, kita berasa tenang dengan apa yang kita ni, wal istislam, serah diri bulat-bulat kepada Allah. Kemudian barulah kita buat sesuatu benda itu jadi macam sahabat Nabi. Itu para sahabat Nabi, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tunjuk contoh. Walaupun ada para sahabat yang hanya tahu satu perkara kebaikan daripada Nabi, tapi cukup untuk masuk dalam hati jadi iman. Abu Talhah radhiyallahu anhu, waktu turun ayat Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu kita selalu kita baca tu, awal juz 4. Tidak capai darjat kebaikan, tidak capai, bukan tak baik, tapi tak capai, tak sampai, tak memenuhi kriteria. Hari ini kita kata SOP, tak capai.
tak capai SOP al-birra, kebaikan, KPI, Key Performance Indicator, tak sampai. Apa dia? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau hang ada beberapa harta, hang boleh bagi yang hang paling sayang, baru sampai. Kalau hang ada sejumlah, ada 10 ladang kurma contohnya, ada satu yang hang paling sayang, lekat di hati, hang boleh bagi di jalan Allah, sampai. Tapi kalau satu tu tak boleh bagi, tapi bagi 2, tak kurang sayang. Dusun Derian di balik pulau hak paling sayang. Dusun Derian hak di belah Gerik sayang juga, sayang sikit. Nampak? Dusun Derian kok belah-belah kita ni, hak nombor 3 sayang. Boleh bagi hak pokok ni dia. Oh, nak bagi hak balik pulau terus jenuh, tak? Hak tu sayang sangat. Abu Talha ada ladang kurma yang paling dia sayang. Dalam hadis sebut ada ladang kurma yang paling dia sayang. Bila turun ayat tu, terus nak apply. Itu yang kata iman. Sahabat Nabi, walaupun sepotong ayat Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, terus hati tu berasa tak lena aku. Sebab apa? Sebab kebun kurma ni yang paling aku sayang. Satu. Yang kedua, kebun kurma ni pernah menyebabkan, dalam riwayat sebut, pernah menyebabkan Abu Talha pada ketika solat sunat dalam ladang kurma dia sayang sangat tu, terlupa bilangan rakaat. Terlupa bilangan rakaat. Ada riwayat kata kerana ada burung yang cantik duk main-main dalam kebun dia ternampak dan dia terasyik sampai lupa jumlah rakaat sembahyang. Oh, dia kata hak ni karut, dia kata ni. Itu yang kata sahabat Nabi. Dan nak bagi terus. Itu yang kita kata contoh iman. Iman ni apa? Benda yang masuk ke dalam hati. Jadi balik kepada tajuk kita hak malam ni, kita nak buat persiapan iman untuk menempuhi Ramadan. Ramadan hak selama ni kita duk lalu, duk puasa, duk buat ibadat ni, ada di sini ke tak? Ramadan hak selama ni berapa puluh tahun dah kita duk puasa, duk sahur, duk tahajud, duk baca Quran, duk qiyam, duk tarawih, duk bersedekah, duk apa semua ni, ada di luar saja ke ada di sini? Apa bukti dia? Kita dengar. Salafus salih disebut dalam kitab-kitab. Para salafus salih bila nak masuk Ramadan lagi 6 bulan, doa. Doa apa? Doa supaya Allah sampaikan ke dalam bulan Ramadan. Nabi SAW ajak kita, yang disebut oleh Anas bin Malik dalam hadis, bila masuk bulan Rejab, doa lagi sungguh. Doa bagi sungguh lagi. Antara doa yang disebut, yang dibaca oleh tuan imam kita, ada banyak riwayat. Allahumma barik li fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan riwayat lain, Allahumma barik lana atau Allahumma barikni fi Rajabin wa Sya'ban wa barik li fi Ramadan. Boleh belakang. Dan ada lagi satu doa yang Nabi tak pernah tinggal. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, sallimni li Ramadan. Apa maksud dia? Sejahterakanlah aku untuk sampai ke dalam bulan Ramadan. Sejahtera apa? Sejahtera iman, nombor 1. Sejahtera apa? Sejahtera akal, cari ilmu kaitan Ramadan. Sejahtera jasad, bagi sihat elok. Ya Allah, sejahterakanlah aku untuk Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan sejahterakanlah Ramadan untukku. Watasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan aku dalam bulan Ramadan. Salafus salih bila berlalu Ramadan 1 Syawal, start daripada mula berdoa. Apa dia doa dia? Ya Allah, taqabbal minna,
terimalah amalan kami. Berapa lama doa? 6 bulan. Salafus soleh doa untuk Allah terima amalan bulan Ramadan 6 bulan. Kemudian lagi 6 bulan nak masuk Ramadan, salafus soleh akan doa pada Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah aku untuk aku dapat Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan. Masuk saja bulan Rejab, terus doa macam Nabi ajak. Lebih geluk lagi, ya Allah, berkatilah aku dalam Rejab, dalam Sya'ban dan dalam bulan Ramadan. Sampaikan aku dalam bulan Ramadan. Tafhar saya cerita ni. Ramadan di sisi salafun salih, Ramadan di sisi kita kena suka. Ramadan di sisi salafus soleh, benda yang sangat-sangat dirindui, duk kira-kira. Serupa macam kita nak jumpa orang yang kita dah sayang sangat-sangat dah. Tak sabar-sabar duk tunggu hari. PKP contoh tuan-tuan, lama tak balik kampung, tak jumpa mak ayah. Pi lah try minta dia balik polis, apply kau nak boleh rentas pi sampai ke Selangor kau contohnya. Tak boleh pun polis bagi. Dia pun suruh isi-isi borang. Dia kata pasal apa? Orang tua di sana pun tak sihat saya. Apa ni bukti surat doktor kata orang tua baru ni baru masuk hospital apa semua. Dia pun baca, dia pun okey, dia cop apa semua, dia bagi. Berapa hari kita pun tulis nak balik pi hari apa, nak balik mai hari apa, naik kereta apa, nama pelik semua tulis. Jumlah ahli dalam kenderaan dah berapa tulis semua. Nak balik lusa, duk kira tu jam tu, tak sabar-sabar. Pasal apa? Pasal rindu sangat, pasal teringat sangat, pasal duk tunggu masa sangat dah. Tiba-tiba dapat, alhamdulillah dapat tu tuan-tuan. Dia duk tunggu je. Dia kata jam macam lambat. Tu contoh salafus soleh nak menghadapi Ramadan, nak dapat Ramadan ni macam tu. Dia tak sabar-sabar, dia duk tunggu masa. Jadi Ramadan itu apabila dia masuk dengan apa? Dengan penuh dengan keimanan yang saya sebut di awal tadi. Iman itu apa? Iman tu ialah pertama nak dapat dia mestilah dengan ilmu. Ilmu berkaitan Ramadan, tentang sahabat puasa, tentang fadilat Ramadan, tentang benda yang menyebabkan hilang pahala puasa aku, pahala ibadat aku. Tu ilmu. Kemudian daripada hak dia reti dan dia faham tu, turun mai ke hati. Tu saya buat cerita Abu Talhah tu. Ilmu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tapi turun ke hati, Abu Talhah dapat. Sahabat Nabi yang baru masuk Islam, dalam hadis riwayat hadis sahih, riwayat Al-Bukhari atau Muslim saya tak pasti, ada sahabat Nabi yang masuk Islam. Dia masuk Islam, keluar jihad, keluar syahid di jalan Allah, baru masuk Islam. Kemudian Nabi kata apa? Amila hadza yasir wa ujira kathir, atau kama qala. Syekh kita ni, sahabat kita ni baru buat amalan sikit dalam Islam. Kita duduk dengan Islam betul lah tuan. Sejak lahir lah. Lepas tu balik umur 13 ke 12, 14 ke. Lepas tu sampai keluar lah umur 40, 45, 50, 60. Berapa tahun? 30 tahun, 35 tahun dengan Islam. Dalam usia mukallaf kita ni lama. Amalan yang kita buat pun insya-Allah banyak lah. Ni sahabat ni amila hadza yasir. Nabi kata baru masuk Islam, baru sangat buat kebaikan. Apa dia kebaikan dia? Terus meluru pergi ke medan jihad. Allah anugerahkan syahid kepada dia. Wa ujira kathir. Allah bagi balasan dekat dia besar, bahkan lebih besar daripada orang yang buat amalan banyak. Tak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang kata sahabat Nabi. Ilmu Allah izinkan hak kita tahu tu turun pergi ke hati, jadi iman. Kalau hak kita tahu tapi Allah tak pilih kita untuk turun pergi ke hati, faham, rasa tenang dengan apa hak kita tahu, dan kita nak beramal dengan benda tu, tak dapat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, barulah kita nak kupas hadis Nabi kata, man sawama, mana-mana orang yang berpuasa,
Apa maksud dia? Mana-mana orang yang ada ilmu yang cukup tentang Ramadan, tentang puasa, tentang ibadah dia dalam bulan Ramadan. Man qama, sesiapa mana-mana orang yang mendirikan. Macam mana dia nak dirikan Ramadan kalau ilmu tak ada? Tentang sebut ada orang, Allahu Akbar, oleh kerana tak mengaji tuan-tuan, tak tahu, rupa-rupanya tak boleh semayang tarawih lagi, tak semayang isyak. Ini cerita benar tuan. Saya pernah Allah Ta'ala takdirkan untuk jumpa dengan satu orang yang kelewatan sikit main semayang, dan kebetulan saya pun hari itu nak bagi tazkirah agak terlewat sikit. Bila kita sampai, imam semayang tarawih, kita semayang isyak. Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bangkit lagi tambah dua. Sebab orang yang semayang fardu isyak boleh mengikut imam yang semayang sunat kerana bermasuk-masukkan. Dia tak ada khilaf. Habis kita tambah je lah. Tapi kalau imam kita nak semayang 2 rakaat, tu imam semayang 3, tak boleh nak potong kat mana. Jadi kita pun bangkit tambah lagi 2. Syekh kita hak baru masuk tadi duduk sebelah kita, dia pun bagi salam. Mula-mula hati dah rasa husnuzan, mungkin dia semayang isyak dah kot di rumah gamaknya, dia main semayang tarawih lah di sini. Tapi berasa nak tanya, kata ni kita bagi panggil pemula ni haji. Kita kata nampak pun orang lama sikit. Dah saya tak haji lagi. Oh ya, tak apa. Tadi semayang tadi main isyak dah kot no. Dok lagi isyak lagi balik buat. La ilaha illallah. Tu rasa nak tanya, hati tu berasa. Tapi tazkirah hari tu tak sebut dia lah, tak pergi balik kawan tu ya. Kita kata, dak tadi semayang tadi main semayang tarawih lah, tak pergi balik, tak pergi tengok aku, tak ikut belakang kan, habis tarawih tadi main isyak belakang. Kita kata tak boleh. Tak boleh kalau tu. Bukan tak semayang, tak pergi semayang lah. Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan nak bahaskan tentang iman lagu mana? Man sama Ramadana imanan. Ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang puasa, ilmu tak ada. Kalau tanya puasa, siang tadi puasa, lapar dahaga, jangan duk kata saya tak puasa. Saya tak pernah tinggal puasa, dia kata. Daripada kecil-kecil sedap-sedap main ke dunia, puasa dah, dia kata. Puasa cara budak pun puasa, dia kata. Saya tak pernah tinggal puasa. Tapi tuan-tuan nampak tak? Sebab tu hak ni kena cari ilmu, kena cari maklumat, kena cari daripada Quran dan hadis Nabi. Tuan-tuan tahu, bila kita jumpa, ada lagi orang kita yang beribadah, yang mau semayang tu. Tu bukan hak tak mau semayang, ada di luar no. Yang tu hak mau semayang, tapi tak reti. Tak reti sahabatan, tak reti rukun yang mana, tak reti sunat yang mana, tak reti boleh ke tak boleh ke, tak tahu. Pasal apa? Pasal maklumat agama yang ada dekat dia selama ni, cara-cara dulu-dulu ngaji ke kecil-kecil lu, kalau reti-reti kau tak reti ya. Tuan-tuan, kita boleh geleng kepala kerana kita tahu. Tapi ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang tak tahu dan tak reti. Macam saya cerita baru ni di masjid Jami'ul Badawi Kepala Batah, kes yang sama, kes buka puasa kerana bila tersilap azan. Bila tu hari tu terawih sikit kerana jam dia mampu jam tu mati begitu 7.25 waktu duha, waktu syuruk tadi. Tak boleh bateri elok lagi, kawan main tengok jam lagi 7 masuk puasa, buka puasa dah. Padahal baru ke 7. Dia kalut-kalut ni bila ni pun mamun pening lagu mana kata pening lah puasa tuan kan. Masuk bagus punya buka mic azan ni tuan-tuan aku duk kata lah, orang kita buka puasa kerana apa? Nampak tuan, nampak tak yang kata ilmu? Kita ni buka puasa kerana apa? Ghurubus syams tu kita mengaji. Buka puasa kerana tenggelamnya matahari, dalam bahasa mudah masuk maghrib lah. Masuk maghrib buka puasa. Masuk maghrib lagu mana? Yakin masuk maghrib. Yakin dah
tenggelam dah matahari, hilang dah, dalam bahasa kita kata apa, hilang dah matahari itu, bentuk dia daripada ufuk barat sana, tak ada dah. Tapi bila ni ada takwim senang, ada jam moden, tengok 7.24, 7.25, 7.26, tengok, kemudian tengok jam. Kata Encik Sat, ayah pun kunci jam ni kira tepat dah, tapi tunggulah Sat, ambil bagi yakin, tu baru ada ilmu buka puasa. Bukan dekir tunggu yang merah tak sabar-sabar ni, Allah Akbar, bagus punya. Kita tanya, dia mensegerakan buka puasa. Nah, segera sangat. Dia tak faham yang kata segera tu apa. Mensegerakan buka puasa maksud dia bukanlah hampir sampai setengah jam sampai 20 minit baru nak buka puasa. Itu baru betul makruhnya. Tapi tak yakin, tak tahu, tak pasti, jam pun tak pernah duk tengok bagi tepat ke tak apa semua. Kerana itu panduan kita untuk buka puasa. Tuan-tuan, pakat buka puasa habislah bila sila azhar itu. Lepas tu dia duk marah tu bila. Tu bila kata, siapa aku nak kena tanggung puasa apa pula kan? Aku pun tak sengaja. Tu dia. Yang kata ilmu berkaitan agama. Sebab tu tuan-tuan, insya-Allah dalam nasihat kita ni, dalam masa yang ringkas ini, saya nak sebut, dalam kita membuat persiapan iman untuk menempuhi Ramadan, tujuan dia supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampun kita. Yang pertama, tuan yang ada catat-catat, yang pertama cari ilmu berkaitan Ramadan. Dan lagi, semak balik, mengaji balik hak kita pernah mengaji. Benda yang membatalkan puasa, benda yang membatalkan pahala puasa tak sama. Benda hak batal puasa dengan benda yang membatalkan pahala puasa, dua benda yang tak sama. Yang kita baca dalam hadis Nabi sebut apa? Orang tak jaga lidah. Orang tak jaga lidah. Ada 5 benda yuftiran nas-saim. Ada 5 perkara yang menyebabkan orang puasa ni terbuka puasa dia. Bukan maksud terbuka tu dia makan, tapi pahala dia tak ada. Al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah wan nadharu bi syahwah. Pembohong, mengumpat orang, adu domba, sumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Tu, pergi mengadu, pergi cucuk orang, kemudian sumpah palsu, wan nazar bisyahwah, tengok dengan syahwat. Al-ghibah, kawan hak cerita dengan kawan dengar serupa. Kawan hak dengar, sungguh teruk dia ni. Dia tambah dia kuah tambah Kawan tu duk bagi nasi, kawan ni buah kuah tambah. Buah nasi, buah kuah tambah. Yuftiranna as-saim, kata ulama-ulama tasawuf, terbuka puasa kawan tu. Apa maksud dia? Terbatal pahala puasa dia. Tu pun kena mengaji. Kita baca dalam hadis Nabi kata apa? Tentang telinga. Ulama-ulama sebut al-mughta, orang yang duk ribah mengumpat orang, wal mustami' dan kawan tukang dengar, syarikani fil ismi, dua-dua kongsi dosa sama-sama. Syarikani, syarikat, berkongsi fil ismi, dosa sama-sama. Tak jaga. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebab tu yang pertama kita sebutlah di awal tadi, untuk mendapat keimanan, supaya kita faham sungguh iman macam mana yang para sahabat faham, untuk melalui bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Saya harap tuan-tuan faham hak tu. Apa maksud melalui Ramadan dengan penuh keimanan? Yakin sungguh kata ini adalah perintah Allah. Yang kedua, Allah nak ampunkan dosa-dosa aku. Yang ketiga, aku tak boleh batalkan pahala puasa yang penat-penat aku buat ni. Yang keempat, harap sungguh dekat Allah, ihtisab, harap sungguh-sungguh Allah terima, Allah bagi ganjaran pahala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan syurga esok di akhirat. Baru nama dia ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Itu syarat dia. Allah ampun segala dosa hak kita pernah buat sepanjang tahun yang kita pernah buat, kerana Ramadan ila Ramadan, wal Jum'ah ila Jum'ah. Ni semua kafarah, menjadi tempoh untuk Allah kafarahkan dosa yang kita pernah buat sepanjang tahun, sepanjang minggu, sepanjang hari. Dengan syarat
izajtunibatil kabair. Kita tak pernah buat dosa besar. Tak pernah buat dosa besar. Walaupun kita pernah buat dosa besar, minta ampun kepada Allah. Pintu taubat tak pernah tutup. Tapi kalau kita tak pernah buat dosa besar, kita sudah ada tiket yang besar. Tiket apa? Tiket untuk mudah mendapat kafarah dosa. Satu hamba Allah yang tidak pernah terlintas, bahkan tak pernah melakukan dosa besar, oh, dia ada tiket VIP. Apa tiket dia? Tiket dia untuk dia ni kafaratun lima sabaqa. Tuhan nak kafarahkan apa dia pernah buat. Tuhan nak kafarahkan segala dosa dia. Ya, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk akhir sekali tuan-tuan, untuk akhir sekali. Ulama-ulama seumpama Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala membahagikan kategori orang puasa ni 3. Itu semua kita tahu. Cuma kita ulang balik supaya kita dapat sungguh. Bila Nabi sebut Allah nak beri keampunan tu, kita dapat sungguh. Yang pertama, kata ulama-ulama tasawuf, yang pertama puasa orang awam. Oh, kalau selama ni kita puasa awam, kita kena angkat lagi sikit setangkap, naik lagi setakat. Apa maksud puasa orang awam? Kebanyakan manusia al-imsak anil mubtilat. Ulama kata tahan diri daripada buat benda yang membatalkan puasa. Oh, dia tak ada lah nak korek telinga dalam-dalam contohnya. Dia tak ada lah kumuk-kumuk berlebihan sampai telan ayam. Dia jaga hak tu. Itu nama puasa awam kan. Dia tak makan, dia tak minum. Oh, dia bangkit sahur pun tadi bagus dah makan sepinggan baiknya. Kira tahan kenyang ni dengan protein, karbohidrat, sayur semua lengkap, sampai maghrib boleh tahan. Maghrib tu pun tak apa lapang lagi sebenarnya. Tu nak abang kata nutrien lengkap. Jadi orang kebanyakan dia boleh puasa tahan daripada benda batal, boleh. Okey. Yang kedua, kata Imam Ghazali dan dalam ilmu tasawuf, puasa khawas. Khawas bermaksud ialah puasa orang-orang saleh, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Apa maksud puasa saleh? Orang-orang saleh ni iaitu dia jaga anggota badan dia daripada maksiat. Jawarih ni, anggota tubuh badan dia tak buat maksiat. Lidah tak mengumpat, mata tak tengok benda haram, telinga tak dengar orang kata tak elok, ribah dan sebagainya. Tak buat. Satu. Yang kedua, tak buat benda yang memudaratkan akhirat dia. Itu puasa khawas. Dan kita boleh usaha ke situ. Tuan-tuan, dari segi fizikal, tuan-tuan saya percaya tuan-tuan tak ada nak buat benda hak batalkan puasa. Dari segi fizikal, dari segi syariah memang tak buat. Kerana kita mengaji dah dalam kitab fiqh kita macam ni tak boleh buat, macam ni tak boleh buat. Sampai orang kita ambil berat telefon, ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni saya ni cucuk ubat ni batal puasa tak? Kita cucuk lagu mana? Cucuk rasa kenyang ke lagu mana? Dia kata cucuk kerana demam apa semua. Oh, ada fatwa kita kata dah keluar dah, kita boleh rujuk, kita beritahu. Oh, tak batal dan sebagainya. Kalau cucuk ni saya cucuk tapi dia rasa macam pahit di sini ustaz. Dia ada perbahasan ulama. Orang kita dalam bab tu cukup ambil berat. Sungguh. Ustaz kita tanya, tak kita telefon pula lagi. Ustaz ni titik ubat dalam telinga. Nampak? Dia ambil berat tu. Benda apa? Benda yang boleh membatalkan puasa dia. Titik air mata dalam mata, orang kita cukup ambil berat. Yang tu puasa awam. Alhamdulillah boleh sah. Yang kata puasa kita tu sah, terangkatlah kewajipan mukallaf kita tu. Tapi yang Allah kata wa ana ajzi bih, aku yang nak balas pahala, aku yang nak balas, maksud dia jumlah banyak mana serah kat aku. Tu rahsia Allah. Kita kena faham. Yang pertama, kita buat ibadat sesuai dengan syariah yang diajak pada kita. Sah amal ibadah kita. Sah bermaksud, maksud apa? Terangkatlah kewajipan mukallaf kita tu. Tak payah ulang dah. Tapi Tuhan makbul tak? Tuhan terima tak? Itu yang kedua. Hak tu lah Nabi sebut dalam hadis, as-sawmuli, Allah kata dalam hadis, aku puasa tu untuk aku, wa ana ajzi bih, aku nak balas. Hatta para malaikat pun tak tahu nak tulis berapa pahala dia ni.
Allah yang akan tentukan dia. Dia ni pahala 10 ke, 20 ke, 30 ke, 40 ke, 1000 ke, 2000 ke. Hak pahala ibadat lain boleh surat dah. Buat kebaikan 10 kali ganda, bagi infak 700 kali ganda. Tulis siap. Tapi puasa tak. Okey, puasa khawas ialah menjaga anggota daripada maksiat. Yang kedua, dia tak buat benda yang mencalakkan akhirat dia. Baik. Puasa khawas ini disebut oleh ulama ada 6 kesempurnaan. Tuan-tuan ingatlah. Yang pertama, jaga mata. Yang kedua, jaga lidah. Yang ketiga, jaga telinga. Yang keempat, jaga tangan dan kaki. Itu gabung sekali. Pasal tangan dengan kaki ni suka bekerjasama untuk bergerak dan mengambil benda. Yang keempat, yang kelima, jaga perut. Ni payah. Dia pergi ronda bazar Ramadan, asal nak beli 2 jenis, beli 5 jenis. Payah. Tu tang puasa khawas pun payah dah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal nafsu kita tu. Payah nak jaga hak tu. Pasal tengah lapar. Telinga boleh jaga, mata boleh jaga, kaki boleh jaga, semua boleh jaga. Perut payah dia dah kan. Hak ni tak boleh lah saya. Hak ni memang payah betul lah. Saya hak ni tak boleh. Nampak tuan? Susah. Nah, dan yang terakhir, yang keenam, iaitu menjaga hati. Jaga hati. Kalau boleh jaga hati itu, kata ulama, maksud jaga hati, waktu lepas kita buka puasa, tengah duk makan tu, dia ada 2 perasaan dalam hati, iaitu al-khauf war-raja. Yang ni kata Sufyan Ats-Tsauri, aku banyak benda aku boleh rawat dekat diriku, tapi paling payah rawat hati. Tu kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri, tuan-tuan. Ibadat dia beratus-ratus rakaat sembahyang. Tu pun kata payah, tambah kita tak tahu. Hati ini, waktu kita duk makan buka puasa tu, dia mau ada dalam hati 2. Al-khauf, takut. Takut apa? Takut Tuhan tak terima. Tuan-tuan kalau boleh lintas tu kita, tuan-tuan, tak makan kita. Sungguh. Kata Tok Guru kami dulu, kalau betul-betul lintas hak tu depan dalam hati waktu duk tarik mi kuah tak boleh pi. Pasal dia takut Tuhan tak terima. Tuhan nak terima pun nampak belahak sangat ni. Hang puasa ni kerana aku ke kerana apa ni? Layan selera sungguh. Dia apa hati? Al-khauf. Yang kedua, dalam hati waktu duk tengah makan buka puasa tu, ar-raja, mengharapkan. Mengharapkan apa? Mengharapkan keampunan, mengharapkan pahala, dan mengharapkan Allah terima amalan dia. Jadi dia boleh ada perasaan takut Tuhan tak terima dengan mengharapkan Tuhan terima tu, duk sekali waktu buka puasa tu clear. 6 kesempurnaan khawas dia panggil. Okey. Yang terakhir inilah puasa. Bahkan para nabi, para salafus soleh, ulama-ulama mu'tabar, bahkan kita yakin seumpama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri, kita baca Imam Abu Hanifah An-Nu'man, semua ulama-ulama yang kita kenal, Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali. Yang keenam ini ialah martabat puasa khawasul khawas, lagi khusus daripada khusus. Apa maksud dia? Orang yang sampai kepada maqam ini, dia boleh tahan hati dia daripada hubbud dunia. Susah. Dia boleh tahan hati dia daripada cinta dunia dan menjadi ahli dunia. Payah. Minta maaf tuan, saya ni memang payah. Walaupun kita kena usaha, tapi susah. Apa contoh dia? Saya ambil kata-kata ulama akhirah penutup. Ulama ahlil batin pernah sebut, man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yuftiru alaihi kutibat alaihi khati'ah. Apa dia tu Ustaz? Panjang tak tu. Sesiapa yang menggerakkan himmah dia, keinginan, desakan hati dia, boleh jadi nafsu dia, sesiapa yang menggerakkan himmah dia bitasarruf
fi naharihi litadbir, untuk dia berusaha pada siang hari, ma yuftiru alaih, apa yang dia nak buka sekali lagi. Siapa yang berfikir-fikir sekali nak buka apa? Allah tuan-tuan, tu kita pi terus. Kita 8 pagi duk jaja siap lah. Hari ni mari tak dapat murtabak sedap tu, kemarin ramai sangat, hari ni mesti dapat punya. Nampak tuan-tuan? Susah. Sesiapa yang menggerakkan himmah dia untuk dia berusaha, berfikir dan mendapatkan apa yang dia nak buka sekali lagi, kutibat alaihi khati'ah, di sisi ahli tasawuf dia dikira, dicatatkan sebagai orang yang buat kesalahan. Allahu Rabbi, Masya Allah, Tabarakallah. Demikianlah puasa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, hari ni buka apa? Ada kurma je ya Rasulullah. Kurma pun kurma. Hari ni tak ada apa ya Rasulullah, ada air kosong sahaja. Air kosong lah. Bahkan Nabi bukan takat Ramadan. Aisyah, makan apa kita tengah hari ni? Makan apa kita pagi ni? Tak ada apa ya Rasulullah. Kalau begitu aku berpuasa. Nampak tuan-tuan? Itu yang puasa tu. Puasa itulah puasa yang paling tinggi. Sudah pastilah yang paling tinggi kekasih Allah, kekasih dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak ada langsung dalam kepala, dalam hati duk fikir nak makan, nak syuruh apa, nak buat apa, nak makan apa. Tapi kalau kita tidaklah sampai ke situ pun, kita berusahalah untuk kita menjaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa kita, sebagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Saya kira cukuplah sekadar itu tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan memenuhilah hajat tuan-tuan untuk kita membahaskan persiapan iman kita untuk kita menempuhi bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, insya-Allah. Saya minta ampun dan maaf atas kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan, dan Allah izinkan sampai umur kita dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.